Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah semua masuk dulu. InsyaAllah malam ni kita nak bersiaran lagi. Minta maaf di lewat waktu kita bersiaran pada malam ini. Okey, insyaAllah masuk-masuk dulu kawan-kawan. InsyaAllah boleh masuk dulu. Kita nak cerita pada malam ini. Topik kita pada malam ini insyaAllah boleh bersama dengan saya dulu. Okey. Okey, insyaAllah boleh masuk dulu kawan-kawan. InsyaAllah boleh masuk dulu. Cerita kita pada malam ini seperti malam-malam sebelum, kita nak cerita bab haid, nifas, istihadah. Yang baru masuk boleh komen dulu, boleh tahu daripada negeri mana. InsyaAllah boleh bersama dengan kita pada malam ini. Okey, sila masuk, sila komen dulu. Kita dah nak start bersiaran. Siapa yang selalu tonton saya, okey, boleh tak malam ni kita nak sharing bab haid, nifas, istihadah. Okey, malam ni kita nak sharing bab haid, nifas dan istihadah. Sila masuk dulu. Alamak, pakai mask je padam ni. Okey, kita nak lukis bab haid malam ni insya-Allah bersama dengan saya, Ustaz Amar. Silakan. Okey, kita nak bersiaran, kita nak mula siaran kita pada malam ini. Okey, insya-Allah. Masuk dulu, kita nak lukis pasal bab haid, masalah haid kita ni. Masalah haid wanita ni, kita nak berkongsi pada malam ini. Okey, kita nak start lukis dah. Baik, insya-Allah. Suara saya jelas ke? Suara saya jelas ke? Boleh saya sharing? Malam ni insya-Allah lebih jelas, lebih treaty. Kita nak cerita masalah-masalah yang sering terjadi dalam masalah haid wanita. Okey? Boleh tak semua masuk komen, tengok apa yang saya nak story pada malam ini, bab-bab haid yang sering berlaku pada wanita. Saya nak bagi berapa? Dua wajah malam ni. Dua wajah, dua contoh saya nak bagi pada malam ini. Jom sama-sama saksikan dengan saya. Minta masuk dan share pada kawan-kawan. Okey, katakanlah dekat sini dia punya darah, dia datang darah kat sini. Ini saya lukis. Dia datang darah kat sini 1 hari. Dia datang darah kat sini 1 hari. Saya nak bagi dua wajah ni. Ini wajah yang kedua. Okey, kejap So kat sini dia datang masalah darah dia. Siapa yang selalu tonton saya akan tahu. Biasanya kita mencecah berapa orang? Kita mencecah 2,000 orang. So malam ni saksikan saya nak cerita, kebanyakan wanita tak tahu masalah haid dia sendiri. Jom saksikan dengan saya pada malam ini. Seorang wanita ini, dia datang darah dia sebanyak, katakanlah kat sini dia datang darah dia 10 hari. Ini darah. Lepas tu dia tak datang darah. Dia tak datang darah 2 hari. Tengok, saksikan saya pada malam ini. Saya nak tunjukkan, saya nak wanita akui. Awak pernah dengar ke tak cerita ni? Awak pernah belajar ke tak cerita ni? Okey, jom saksikan bersama dengan saya 3 orang. Jangan keluar dulu, tengok dulu. Tengok dulu, 2 hari dia tak ada darah. Tak ada darah. Okey, saya buat macam ni lah. Tak ada darah macam tu. Tak ada darah. Dan bayangkan apa berlaku, 3 hari lepas tu dia datang darah pula. Darah. Okey? Soalan saya, tengok betul-betul, soalan saya, yang manakah dikira haid? 10 hari datang darah, 2 hari tak datang, 3 hari datang pula. Apakah hukumnya yang tak ada darah ni? Adakah dikira haid ataupun tidak? Saya minta kepada semua tolong invite kawan-kawan wanita yang suami pun mesti wajib belajar. Yang lelaki jangan lari daripada live saya. Kalau awak orang lelaki, awak dah berkahwin, isteri awak masih tak pandai bab haid, awak berdosa sepanjang perkahwinan. Pink Sales kata bukan haid. Ni, awak datang darah 10 hari ada darah. 2 hari tak keluar sekejap, berhenti sekejap. 3 hari datang balik. Siapa pernah berlaku kes macam ni? Boleh tak saya minta mohon kepada 2 orang, tolong share pada kawan-kawan. Saya nak tengok. Kita nak temu ramah hari ni. Kita nak temu ramah wanita.
Kan? Dia tahu tak masalah haid dia sendiri? Boleh tak saya minta tolong share? Yang lelaki tag isteri sekarang. Kongsikan pada isteri sekarang, wahai isteriku, ada ustaz nak sharing pasal bab haid malam ni. Tolong sama-sama kita belajar bab haid malam ni. 2 hari ni kita teka-teki dulu. 2 hari yang tak ada darah ni dikira haid ke tak? Kata Ijini katanya bukan haid. Ada Ramlah kata keadaannya haid. Boleh tak saya minta tolong share dulu? Saya nak bagi jawapan supaya makin ramai masuk. Boleh tak bantu saya? Okey, jawapannya adalah keseluruhan ini adalah dikira haid. Ustaz, tak ada darah pun dikira haid? Betul. Kenapa? Ada 2 sebab kenapa dia masih dikira haid. 2 sebab dia dikira haid. Sebab tengok, 10 campur 2 campur 3, 15 hari. Selagi tak lebih daripada 15 hari, dia dikira haid. Alamak Ustaz, baru tahu Ustaz. Siapa yang baru tahu? Belum lebih 15 hari. Saya nak share masalah kedua. Tolong kawan-kawan, yang lelaki saya minta awak mesti kena belajar. Yang suami-suami mesti kena belajar. Kalau suami tak reti bab haid, maka dia kena aturkan kelas kepada isterinya supaya isterinya dapat belajar. Tolong saya pada malam ini. Hari tu tengok ceramah tak dikira, saya confused. Tak dikira. Tak dikira macam ni. Ijini. Ada orang cakap 2 hari tu tak haid. Tak. 2 hari ini dikira haid. Pasal apa? Pasalnya tak lebih total ni 15 hari. Sebab tu saya kata kena belajar. Jom sama-sama kita belajar. Pakat-pakat share pada kawan-kawan. Faham tak ni? Situasi kedua adalah dia datang darah 10 hari. Ini situasi kedua. Ini darah. Tengok yang tak dikira haid tu macam mana rupa masalah dia. Jom kita sama-sama belajar. Tak sah lah sebab dalam tempoh haid lagi. Ustaz, kalau dah 2 hari tu darah, kalau puasa tak sah ke? Ya tak sah, tapi wajib qada. Tu pelik. Tapi kalau solat, tak sah juga, tapi tak wajib qada. Kenapa macam tu pula Ustaz? Panjang perbahasannya. Sebab tu saya minta tolong share. Saya tengok baru 3 orang share. Boleh tak? Boleh tak saya minta tolong share? Bukan Ijini. Bukan Ustaz tu tak salah. Saya rasa awak yang silap faham. Nanti saya akan tunjuk contoh. Yang mana 2 hari tu tak dikira haid. Mari saya nak tunjuk contoh. Lain tu. Macam mana kalau keluar tu sesikit Ustaz? Dah mandi hadas, dah solat sekali, ada coklat-coklat lagi. Coklat-coklat dikira darah haid ke tak? Berapakah darah wanita? Dia boleh jadi warna hitam, darah haid. Dia boleh jadi warna merah. Dia boleh jadi warna koko. Dia boleh jadi warna kuning. Dia boleh jadi warna apa lagi? Dia kuning campur putih-putih sikit. Ada 5 darah wanita. Ada ulama kira lebih lagi. Kan? Boleh tak bantu saya tolong share? Saya nak cerita yang Ijini kata tadi. Kenapa Ustaz tu kata tak bukan haid? Saya nak cerita ni, ada keadaan tak dikira sebagai darah haid. Boleh tak bantu saya, tadi dah 200 orang. Boleh tak bantu saya share? Saya tengok dah 15 orang share. Terima kasih banyak. Bagi soalan awak nanti kita pakat jawab. Tag kawan awak, mungkin kawan awak ada masalah dekat bab haid. Boleh sama-sama kita belajar pada malam ini. Okey? Tag kawan-kawan kita, cerita dekat suami kita, abang kita kena belajar bab haid malam ni. Kalau tak abang berdosa. Kenapa berdosa pula? Suami kira berdosa kalau tak boleh ajar isteri. Berdosa sampai ke suami. Kalau suami tak izinkan awak belajar bab haid, maka awak boleh keluar rumah pergi cari ustaz ataupun ustazah untuk belajar dan tak dikira durhaka. Tapi suami tetap berdosa. Jom sama-sama kita belajar. Ustaz, haid bermula 3 hari 9, tiba-tiba 7 hari atas bulan. Itu nanti saya lukis, pijar. Just stay in the line, saya akan lukis masalah nanti. Okey, masalah orang ni 10 hari dia ada darah. Tiba-tiba 6 hari tak ada darah. 6 hari. 6 hari dia tak ada darah. 6 hari tak ada. Lepas tu nak jadi cerita 2 hari. 2 hari ada darah. Macam mana hukum sekarang? Siapa tahu? Macam mana hukum? Adakah dikira haid ke tak? Macam mana ni? Siapa tahu jawapan? Saya dah setahun 3 bulan tak haid. Tak ada masalah. Tak haid mungkin boleh berlaku 2 tahun, 3 tahun tak datang haid. Ada tak orang macam tu? Ada. Tapi something wrong, kena pergi check. Kan? Adakah dikira haid kat sini? Dia suci 6 hari, dia datang darah pula 2 hari.
Dan nak jadi ke cerita, nanti saya sambung cerita. Dia ada sambungan lagi cerita kat sini. Kan? 2 hari itu istihadah. Orang kata 2 hari itu istihadah. Kan? Maka hukum haidnya adalah, dengar betul-betul, hukum haidnya adalah kat sini saja. Kat sini dikira suci, kat sini dikira istihadah. Tiba-tiba, dengar soalan, saya sambung soalan. Boleh tak tolong share dulu? Saya nak berkongsi pada kawan-kawan, nak berkongsi pada ibu-ibu, kita kena belajar bab haid ni wajib. So kat sini dah suci dah. Ini istihadah. Sambung lagi cerita. Nak sambung lagi cerita ni. Tengok. Tiba-tiba dia suci berapa hari? Tengok ni. Dengar betul-betul. Dia suci. Soalan saya, dia suci 9 hari. 9 hari dia tak ada darah. 9 hari dia tak ada darah pula. Ni susah ni, wanita kena belajar betul-betul. Kakak-kakak, ibu-ibu, tak belajar berdosa. Tak belajar berdosa ibu-ibu. Tiba-tiba 9 hari dia suci balik. Lepas tu apa berlaku? Dia datang darah balik 3 hari. Sudah, dah berbelit-belit dah darah balik kat sini. Kan, kat sini kita tahu dah, dia suci, dia istihadah. So tiba-tiba 9 hari ni dia tak ada darah. Kat sini datang darah balik. So apa hukum kat sini? Apa hukum kat sini? Jom sama-sama kita jawab. Siapa ada masalah darah boleh komen kat sini. Jika keluar darah setiap hari tapi beberapa hari saja tak keluar, macam mana nak tahu haid? Boleh tak awak lukis cerita tarikh sikit? Ni, cuba jawab soalan saya. 10 hari datang darah, 6 hari tak ada, 2 hari darah balik. So kita kata kat sini suci, kat sini istihadah. Kat sini je haid, 10 hari je haid. Tiba-tiba suci pula 9 hari, datang pula darah 3 hari. Apakah hukum kat sini? Apakah hukum kat sini? Cepat. Siapa tahu hukumnya? Yang kat 9 hari ni haid ke tak? Yang 3 hari ni haid ke istihadah? Boleh tak kawan-kawan tolong tag suami? Malam ni kita nak belajar lebih detail. 3 hari tu haid katanya. Pasalnya dah suci 15 hari. Masya Allah, Aida Mustafa kata, kan? Mana yang 15 hari Aida tu? Istihadah 9 hari dia kata. Tengok, ada orang kata, apa hukum 9 hari? Kita jawab dulu. Hukum ni apa? Macam mana Ramlah? Apa sama nama kata tadi? Apa nama Ramlah tadi? Istihadah 9 hari Ramlah kata. Lepas tu haid 3 hari. Apakah dihukumkan yang suci ini dikira panggil apa? So ulama kata, macam mana cara nak kira? Tengok kaedah. Ini suci, ini istihadah. Ini suci. Caranya adalah 6 campur 2 campur 9. Berapa? Cuba total je. 6 campur 2 campur 9. Berapa total? Tolong share pada kawan-kawan. Baru sikit orang ni. Biasa saya buat live sampai berapa orang? Biasa saya buat live sampai mencecah 500 orang, 1000 orang. Betul tak? So apa hukum dia kat sini? 15 campur 2 campur 9 dah 17. Maknanya dia dah ada 15 hari tanpa haid. Sebab ni kan istihadah, bukan haid. Maka kat sini 3 hari ini dikira sebagai haid. Jom kita nak bagi masalah seterusnya. Siapa ada masalah boleh komen. Saya tolong selesaikan masalah haid awak. Ada masalah yang lain lagi tau. Ini masalah yang pening macam ni. Dengar, ini masalah biasa. Saya nak bagi masalah yang pening. Tengok jadual tabelnya macam ni. Tengok. Okey, dia datang dalam 10 hari. Ini warna hitam. Hitam pekat. Merah sangat sampai dapat hitam. Kat sini dia datang pula 10 hari. Warna merah. Dan ini adalah orang yang first time datang darah dia. First time. Umur 10 tahun, 9 tahun datang darah. Soalan saya, ini lebih tak 15 hari? Maksimum darah haid berapa? Maksimum darah haid adalah berapa? 15 hari. So sekarang ni dia dah ada 20 hari. So macam manakah hukum dia? So mana yang haid, mana yang istihadah? Mana yang kita kata dia menjadi haid? Faham tak ni? Dah lebih 15 hari. So sekarang mana haid? Yang ni ke haid? Macam mana nak kira ni?
Adapun 15 hari jahit 5 lagi untuk istihadah, macam mana nak kira? 15 hari pertama, kira 10 hari hitam saja Aida kata. Ada orang kata 15 hari pertama jahit. Macam mana ni nak kira? Boleh tak bantu 300 orang? Sila follow saya. Bantu saya nak cukup 500 orang. Banyak perbahasan fiqh saya nak belajar. Saya nak cerita malam ni. Saya nak mengajar malam ni. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya pakat share. Kita nak sharing malam ni insya-Allah. 15 hari jahit, dia kata yang lebih istihadah. Ada kata 10 hari hitam je. So macam mana pula kalau masalah macam ni? Tengok ni. Macam mana pula kalau masalah macam ni? Tengok table. 2 hari dia datang warna hitam. Kan? 2 hari dia datang warna hitam. Lepas tu dia datang. Dia tak datang. Dia datang warna merah. Dia datang warna merah 14 hari merah. Mana yang haid? Sudah. Warna hitam, warna merah. Mana satu yang haid? Baby Nara kata dia 3-4 hari permulaan coklat, 7 hari fresh darah, 3-4 hari coklat. Ini masalah kena belajar banyak ni. InsyaAllah detail kita nak cerita. So sebenarnya, kalau kita dapat orang yang first time kita datang darah, kita tak dapat membezakan. Kita dapat beza hitam dan merah. So yang ini haid, yang ini istihadah. Tu cerita dia. Berbeza dengan masalah yang macam ni. Tengok ni betul-betul. Berapa orang ni tolong sharing. Tolong invite rakan-rakan yang ada masalah haid. Jom saya bantu. Ustaz Amar saya akan menyelesaikan masalah anda semua. Kan? Boleh tak sekarang dah ada 317? Boleh tak 317 ni pakat tekan button share? Sharing pada kawan-kawan, saya nak bantu selesaikan masalah haid dia. Kan? Ni cerita masalahnya adalah berbeza sangat-sangat. Kalau kita kata, saya sambung masalah lain pula. Saya sambung masalah dia kat sini. Dia ini 3 hari ada darah. Okay? Tiba-tiba, dia suci berapa hari? Saya katakanlah dia suci 11 hari. 11 hari bukan suci, dia tak ada darah. Suci lah, tak ada darah. Lepas tu, hari ke-12 hingga kali 15, dia datang darah. So, mana satukah haid dia? Kat mana dikira haid? Mana satu yang dikira haid? Faham tak soalan ni? Nifas 60 hari tu dah kena pergi cek doktor. Dan darah berlautan off macam mana Ustaz? Black Maria. Saya pun rasa macam Mark tadi. Apa tu? Kan? Tolong bantu share. Kita nak sharing ni. Tadi dah 300 orang dah jatuh dah ni. Dah 250 orang. Okey, jom bantu. Saya nak ajar pada anda semua macam mana nak selesaikan masalah haid kita ni. So, kalau masalah macam ni, darah dia dekat mana? Susah ni. Darah dia kat mana? Lepas tu dia datang pula darah lagi. Darah ni darah kan? Dia datang darah kan? Dia datang darah. Betul tak? Lepas tu dia hari ke-16 hingga ke-20 dia suci. Mana satu haid dia? Mana satu kah haid dia? Sampai 15 hari Karamel kata. Yang tak ada darah ni perkira haid juga ke macam mana? Okey. 12 hingga 15 je haid. Mana satu haid dia? Kat sini dia darah 3 hari, lepas tu suci, lepas tu ni. Macam mana nak buat ni? Faham tak ni? Macam manakah nak buat? Lepas tu nak jadi cerita, tambah lagi berbelit-belit darah dia ni. Kan? Hari ke-21 hingga 25 dia datang darah balik. Apakah hukumnya? Itu dia. So, haid dia kat mana? 3 hari, 12 dan 15. Siapa tu? Liana kata macam tu. Kiraan 15 hari. Dari 3 hari. Selebihnya itu istihadah. Semuanya salah saya tengok ni. Masya Allah. Betul tak kita orang wanita? Siapa rasa ilmu haid ni penting? Boleh tak komen? Saya nak tahu berapa orang yang rasa dia masih keliru, dia masih tak jelas, dia masih tak pandai. Awak wanita-wanita jangan main-main tau. Kalau awak silap benda ni,
Awak boleh pergi tak solat dalam keadaan awak istihadah. Sepatutnya awak kena solat. Dan awak tak boleh tolak permintaan suami. Pasalnya darah tu bukan darah haid, darah istihadah. Awak kena puasa macam biasa. Macam mana nak selesai masalah ni? Saya masih keliru, Ustaz. Siapa yang rasa dia keliru? Kiraan 15 hari, 3 hari, 10 hari dah kira 14 hari. Saya masih keliru. Siapa masih keliru? Okey? Jom saya nak selesaikan masalah. Dan lepas ni saya nak bawa masalah lain pula. So sebenarnya haidnya adalah, dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Kita total dulu. Sini kat sini berapa belah hari? Ada 14 hari. Tengok pula. Sini ke sini. Ada berapa hari? Cuba total. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sorry, saya letak sini 26 bukan 25. 26. 26 dia datang darah. 26 sampai 26 dia datang darah. Saya sambung lagi. Pada hari ke-27, hari 27, sorry, betul lah sampai 25 sini. Sorry, sampai 25. Hari 26, hari yang ke-26 dia suci. Hari ke-27, dia datang darah balik. Berbelit-belit ni. Saya lukis ni nampak macam berbelit-belit. Tapi sebenarnya ada lagi orang lebih terbelit-belit daripada ni. Macam mana kalau sentiasa bleeding? Sentiasa bleeding ada hukum dia. Sehari datang pertama je kira haid. Tapi kita belajar lah. 29 hari datang darah, semua dikira istihadah. So itu kita kena belajar. Bab bleeding yang keluar sentiasa hari-hari kita tak tahu keadaan. Kan hukumnya kat sini, darahnya haid ni je. Betul tak? Betul lah kat sini 25 tadi. Betul. So kat sini yang dia suci ini dikira kalau total kat sini dia akan keluar 15 hari. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 24, 25. Betul, 25 kat sini total 15 hari. So bila dia datang hari ke-26 ni, dia datang darah. So kat sini dah jadi haid. Hari ke-26 dia datang darah sebab ini dikira suci. Sebab semua ini adalah istihadah. Berbelit-belit Ustaz. Saya tak faham lah Ustaz. Tak apa. Kita nak lukis lagi. Ini soalan teka-teki menarik. Soalan teka-teki menarik. Dengar betul-betul ni. Ni ramai lagi orang wanita tak tahu. Tadi saya mengajar dekat masjid. Mesti 15 hari suci, 15 hari tak semestinya macam tu. Sweetheart. Sweetheart tak semesti macam tu. Memang itu formula asas. Tapi ada masalah lain yang kita kena tahu. Tengok, ini masalah qada saya nak cerita. Saya dah ulang banyak kali dah masalah qada dalam live saya ni. Boleh tak semua orang follow dulu saya sekejap? Nanti boleh dapat noti. Macam kena tahu hari-hari yang haid dan suci bulan-bulan. Kan? So sekarang ni sila tengok apa yang saya nak lukis ni sekarang ni. Katakanlah ini waktu asar. Sorry. Ini waktu asar. Ini waktu asar. Okey? Pukul berapa? Pukul 6 petang. Tengok dia stop darah dia. Dia stop darah dia pukul 6 petang. Maghrib ni, tapi dia tak sempat nak solat maghrib, nak solat asar. Kenapa tak sempat nak solat asar Ustaz? Pasalnya mak dia minta dia goreng ayam sekejap. Jauh sangat whiteboard Okey, baik saya dekatkan. Okey tak? Dekat tak? Nampak tak? Saya dekatkan. Boleh tak? Dekat tak? Okey jelas saya dah dekatkan Boleh InsyaAllah semua komen boleh tak? Jelas tak? Ustaz saya mesti dengar cerita orang bapa kategori yang datang mumayyizah mumayyaz. Betul, itu panjang lagi ceritanya. Boleh. Itu panjang lagi cerita dia, saya akan terangkan juga. Itu lagi panjang. Boleh? InsyaAllah pasal berkenaan dengan istihadah. Itu kita kena belajar. Ada mutaghayyirah, macam-macam lah, muhayyirah kan. Apa ni orang baru datang, pernah datang, tak pernah datang, first time datang. So maghrib ni dia solat, dia nak solat, dah stop darah dia tak sempat nak solat. Pasal apa tak sempat? Nak pergi beli sayur sekejap, masa ni lah nak goreng ayam, tiba-tiba azan maghrib. Azan maghrib baru dia solat. Kan? Azan maghrib dia baru solat. Soalan saya, wajib tak dia qada? Wajib tak dia qada asar? Wajib tak dia qada asar? Wajib tak dia qada asar? Soalan saya, wajib tak dia qada asar?
Wajib tak dia qada asar? Okey, soalannya kat sini zuhur tak? Wajib tak dia qada zuhur sekali? Kan dia suci waktu asar, zuhur dia kena qada tak? Komen zuhur, komen zuhur. Komen zuhur wajib ke tak? Zuhur. Kan? Zuhur ni dia kena qada sekali tak? Zuhur tak payah. Khilaf. Ada kata khilaf. Zuhur tak wajib. Kena qada zuhur, Mar kata. Ada kata tak perlu qada zuhur. Zuhur tak. Zuhur wajib. Mana satu ni? Zuhur kena qada tak kena qada zuhur ni? Kan? Saya nak live sekejap je malam ni. Saya nak bagi yang ni, insya-Allah kita kalau istihadah boleh ke solat fardu dan qada dalam satu wuduk. Kan? Ada perbahasan dia pasal istihadah. Dia ada keadaan istihadah, dia kena bersuci setiap kali nak solat. Itu ada cerita dia. Ulang soalan. Soalan saya, dia solat dia asar, dia stop darah. Stop darah. Asar dia stop darah. Kan? Pukul 6 petang berhenti darah dia. Lepas tu ada masa sejam kat sini sebelum maghrib. Maghrib pukul 7. Kan? Dia tak sempat nak mandi. Pasal apa? Kena goreng ayam. Mak minta pergi kat pasar sekejap. Suami minta itu, minta ini. Sejam masa dia tak sempat nak mandi. Dia mandi-mandi dah maghrib dah. Soalan saya, wajib tak dia qada asar? Semua kata qada. Wajib. Soalan saya, zuhur kena qada ke tak zuhur? Kan dia suci waktu asar. Ada kata zuhur, wajib qada zuhur dan asar. Soalan saya ada kata khilaf. Saya nak ambil yang muktamad. Tak perlu cerita khilaf kat sini. Okey, tak wajib. Asrina kata tak wajib. Zuhur wajib. Zuhur pair dengan asar sebab ada kemungkinan darah stop masa zuhur. Ada jawab macam tu. Kan? Sweetheart kata tak perlu. Baik. Apa jawapan dia, ibu-ibu? Tak perlu, sweetheart kata. Zuhur belum suci lagi, betul? Siapa lagi? Saya nak dengar jawapan lagi. Boleh tak share dulu? Boleh tak komen? Semua orang yang 200 orang kita nak tengok. Zuhur tak qada, zuhur tak wajib. Saya nak cerita kat sini, 90% orang wanita tak tahu topik ni. 90% orang wanita tak faham masalah haid dia sendiri. Kena tahu betul-betul suci bila. Saya dah kata suci pukul 6 petang. Soalan saya, zuhur kena qada tak? Ikin Bahrain kata kena qada. Zuhur wajib qada katanya. Kan? So soalan saya, wajib ke tak wajib sebenarnya ni? Tak, sweetheart kata tak. Siapa kata tak? Siapa kata tak? Saya nak tengok ni. Ni ada 2 petak saya buat. Siapa kata tak? Tak dengan ya. Berapa orang kata tak? Tak wajib seorang. Wajib kata tak. Okey, tak sebab dah keluar waktu. Tak. Okey, saya tengok 5 orang kata tak, 5 orang kata ya. Siapa lagi? Tak. Nini kata tak, tambah 1. Kan? Bunga kata tak. Hilmi Siddiq kata wajib, Kucing kata wajib, tambah 2, tambah 2. Saya tunggu Ustaz bagi jawapan. Ya, tidak. Baik. Baik semua kawan-kawan, dengar betul-betul ibu-ibu. Tadi tahu saya mengajar kat masjid. Ada seorang makcik tu bagi tahu saya. Dia kata, Ustaz, saya ni dah monopos dah Ustaz, baru saya tahu hukum ni. Ya Allah, Allahu Akbar. Dengar betul-betul ibu-ibu. Kalau awak suci dalam waktu asar, awak wajib qada zuhur sekali. Wajib qada zuhur sekali. Ya Allah Ustaz, saya baru tahu. Makcik tu kata kat saya, Ustaz, saya dah umur 80. Saya mengajar dekat masjid tadi. Dia kata umur saya dah 80. Baru saya tahu kalau suci asar kena qada zuhur. Kalau suci isyak kena qada tak maghrib? Kalau suci isyak kena qada maghrib sekali. Ya Allah Ustaz, kenapa melaung suara? Pasalnya awak dah, makcik tu kata saya dah umur 80, dah monopos Ustaz. Saya balik daripada umur 10 tahun Ustaz. Sampai umur 50 saya ada darah Ustaz. 40 tahun saya kena qada balik solat. Kenapa kena qada Ustaz? Sebabnya bukan sebab kemungkinan, ada orang jawab tadi, sebab kemungkinan suci waktu zuhur. Tak. Memang kita yakin kita suci pukul 6 petang. Jadi, kenapa kena qada? Sebab ulama kata, Imam dalam mazhab Syafi'i kata, sebarang sembahyang yang boleh dijamakkan, kena jamak. Lainlah kalau awak suci waktu maghrib. Kalau awak suci waktu maghrib, tak perlu qada asar. Kalau awak suci waktu subuh, tak perlu qada isyak. Sebab subuh dengan isyak tak boleh jamak. Siapa rasa first time dia dengar? Boleh tak komen? Akui ke tak saya kata 90% wanita tak tahu benda ni?
Entahlah khilaf, tapi ustazah dan ustaz lain-lain. Awak tak percaya saya, awak boleh Google. Tak percaya saya, tak pernah dengar lah ustaz macam tak betul. Sila Google. Sila Google. Dalam Google kata memang kena qada. Itu Google lah. So saya ni cakap on the kitab. Boleh tak siapa yang komen dia kata tak wajib tadi? Boleh tak? Betul tak first time awak dengar isu ni? Yang tahu Alhamdulillah syukur. Tapi awak kata awak tahu daripada form 3. Form 3 umur dah 15. Berapa umur awak balik? Check balik. Kan? Maksudnya kalau solat yang boleh jamak kena qada fardu sebelum tu. Betul. Saya pernah baca dalam Google. So ilmu ni kita nak ambil kat Google kan ambil kat mana? Itu rujukan. Tapi ilmu kita kena belajar. Saya nak cerita pada awak semua. Kan? Saya nak cerita pada awak semua. Ini topik penting tau. Bab wanita ni saya tak tahulah. Kalau awak rasa kesedaran ni tak ada lagi, saya tak tahulah. Kan? Makin lama kita makin tak faham. Makin lama kita makin jauh dengan agama. Makin lama solat kita tak memberi kesan pada kita. Pasal apa? Dah 20 tahun kita tak qada solat yang sepatutnya kita qada. Hidup kita tak bererti pada kita. Kita tak rasa agama ni penting. Faham tak ni? Zakiyah, saya tak tahu wajib ustaz, tapi setelah pakai 5 ni saya akan qada solat waktu sebelumnya. Itu waktu yang sebelumnya itu kalau awak suci maghrib, awak qada asar saja tak betul lagi, kena qada zuhur sekali. Berdosa tak kalau dia tak sempat solat asar tadi bila masuk? Sebenarnya itu pun dah berdosa. Dia tak sempat tu kerana apa? Kecuali ada hal dia tak wajib qada. Macam ni. Tengok ni, kalau dia suci pukul 6.50 maghrib pukul 7. Soalan saya, 6.50 ni muat ke tak muat? Maksud saya sempat ke tak sempat kita nak mandi plus solat? Sempat tak 10 minit? Kita nak mandi plus solat, sempat ke tak? Nak mandi plus solat, sempat ke tak? 6.50 sampai pukul 7. Tak sempat. Maka bila tak sempat, ulama kata tak perlu solat asar. Tak perlu. Dan tak perlu qada zuhur. Pasal kita tak sempat pun sebenarnya dalam asar tadi. Itu cerita dia. Bila tak muat untuk mandi dan solat. Baik, ramai di kalangan kita kata ini khilaf apa semua. Dia macam ni tau. Kalau saya nak cerita bab khilaf ni panjang. Kita hari ni dalam mengikuti mazhab, kita kena cuba ikut yang muktamad. Bukan banyak version. Sebenarnya, maaf cakap jangan marah kalau saya cakap. Sebenarnya awak belajar belum habis. Belajar, sebab tu kena belajar kitab sampai khatam. Bukan dengar ustaz tu sikit, bukan dengar live saya sikit malam ni, okey pegang saya kata. Dengar ustazah tu sikit, pegang dia kata. Nanti awak katakan faham sampai bila-bila. Wajib belajar betul Hasan Awang. Bahkan suami pun kena belajar. Kalau suami tak belajar, dan dia tak mampu nak mengajar isteri dia, maka suami wajib aturkan kelas untuk isteri dia belajar. Kalau suami tak aturkan kelas, isteri tak pandai, berdosa sepanjang perkahwinannya. Kalau tak nak aturkan kelas untuk isteri, kan tak izin isteri keluar rumah, isteri boleh keluar rumah tanpa izin suami. Walaupun suami tak izinkan. Sebab hak Allah lebih besar daripada hak suami. Ya. Baik. Kan? Saya sebenarnya nak cerita pada awak semua. Nak cerita pada awak semua. Kan? Saya nak cerita pada awak semua. Nanti kata ustaz buat bisnes pula. Kan? Ustaz memang ni je kerja dia mengajar. Jadi pendapatan dia daripada mengajar. Saya nak tanya, setuju ke tak setuju? Bagus ke tak bagus? Kalau saya open class, saya nak open class secara tertutup. Bukan dalam TikTok lah. Kan? Boleh tak kalau saya bagi awak modul lengkap daripada head, nifas, istihadah, detail kita belajar, kan? Plus dengan satu grup khas. Grup khas ni untuk apa? Untuk awak bertanya anytime. Kadang darah kita datang macam tu, kadang macam ni, kita tak tahu nak rujuk siapa, takkan asyik nak Google, nak tanya orang tu tak kenal, nak tanya orang ni pun tak pandai, tak tahu. Plus lagi, saya bagi awak boleh bertanya ustazah lah, kan? 3 benda ni, modul, grup ni, 3 ni, saya nak awak bayar kat saya, contoh kita buat satu grup tertutup, kita bayar RM48. Seumur hidup. Kelas tu kita buat 4 sesi tau.
4 sesi saya buat setiap hari Ahad. Kan, pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, setiap Ahad. Saya jangka 4 kali Ahad je. 4 minggu je. Khatam terus. RM48 je. Kalau siapa berminat, saya open sekejap je ni. Saya open sekejap je. Siapa berminat, saya open sekejap je. Boleh isi dekat beg biru ni. Ada borang kat sini. Nampak tak borang ni? Nampak tak borang tepi komen tu? Siapa nak belajar, isi sekarang. Tapi saya terhad kepada malam ni, saya terhad kepada 20 orang pertama je isi. Kan? Siapa nak belajar lebih detail, saya invite dalam grup tertutup. Kita bagi modul. Kita bagi modul pada awak. Awak boleh belajar. Boleh tanya ustazah anytime. Ada grup khas tertutup. Awak je ada dalam tu. Berbaloi tak? Saya nak tanya, mahal ke murah? Saya charge RM48 je. Berbaloi ke tak berbaloi? Boleh tak komen? Saya lahir bukan Islam, Ustaz. Banyak lagi nak kena belajar. Okey tak kalau saya kata RM, saya charge RM48 je untuk belajar? Boleh tak? Awak akan dapat modul lengkap tau. Ini dah beratus muka surat kat sini modul. Tambah grup khas yang awak boleh tanya anytime. Kadang darah awak datang macam tu. Kadang darah awak datang macam ni. Awak tak tahu nak rujuk siapa. Dan kami bagi awak rujuk ustazah anytime. Bukan saya lah, ustazah yang ada. Boleh tak? Saya dah sign up. Siapa yang dah sign up, komen. Malam ni je saya nak bagi 20 orang. 20 orang yang isi insya-Allah. Esok kita PM. Awal-awal pagi kita PM. Awak boleh payment, kita terus masuk awak dalam grup khas. Kan? Seorang jawab, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Baru 4 orang jawab. Kan? Kan? Siapa dah sign up, boleh tak komen kat sini? Boleh tak tekan kat bawah tu ada beg biru. Nampak tak tepi komen tu ada dia tulis perkataan sign up. Saya nak tanya berapa orang yang dah daftar sign up sekarang? Boleh tak ni? Bantu saya tengok, kita support, kita buat kelas agama, awak bantu kita untuk kita terus berkhidmat pada masyarakat. Kan? Jangan tanya ustaz kenapa charge? Ustaz pun ada nak beli pampers anak juga. Kan? Boleh support tak? Murah ke mahal? Siapa rasa nak belajar lebih detail, boleh tak sign up kat sini sekarang? Saya tunggu. Dah ke? Karamel Frapi, terima kasih. Saya dah sign up. Nurul Aisyah, terima kasih. Farida Ahmad, murah berbaloi. Boleh tak siapa lagi yang nak belajar lebih detail bab haid ni? Boleh tak komen? Okey tak? Okey. Boleh saya sambung? Boleh saya sambung? Semua dah tekan sign up ke? Semua dah tekan ke? Form biru tu bawah tepi komen. Ada tak jumpa tak? Okey? Okay, saya nak sambung cerita pasal keadaan yang berlaku. Ini soalan-soalan yang famous lah ni yang saya terima. Mungkin ada orang first time masuk live saya, dia belum dengar soalan ni. So, saya bagi tahu. Okey, apakah hukum suami nak minta kita tu isteri lah, untuk, kan, apa dia panggil bahasanya adalah, saya tak nak sebut, kan, nanti takut kena ban. Tu. Apakah hukum suami minta kita buat benda ni? Sama ada ketika kita haid ataupun tak haid. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Pasalnya kenapa saya kata masa haid? Masa haid ni dia tak tahan sangat. Masa haid dia tak tahan sangat kan? So dia pun cakap kat isteri dia, boleh tak awak buat saya sampai keluar air? Apakah hukum dia? Boleh ke tak boleh? Bila kelas tu, Wanis tanya, kelas tu kita akan start bulan November, 5 hari bulan 11. Sampai terhad siapa yang isi form malam ni, insya-Allah kita berkongsi. Esok pagi-pagi tim kita akan PM. Boleh ke tak boleh? 5 hari bulan 11, tak lama dah, lebih kurang dalam seminggu, 2 minggu lagi lah. Lebih kurang dalam 2 minggu lagi. Kenapa kami ambil masa? Kami tengah nak prepare modul. Awak akan dapat modul cantik, fully warna, bertable. Awak boleh rujuk je table tu.
Ha. Apakah hukum ni? Boleh tak jawab ni? Siapa tahu? Sama ada ketika haid ataupun tak haid. Ataupun tak haid. Apa hukum dia? Kan, suami tak tahan sangat. Takkan kita nak cakap kat suami pergi kahwin seorang lagi. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kata ada orang kata harus. Macam mana? Boleh. Kan? Boleh yang mana? Ketika haid ke ketika tak haid? Kan? Boleh ke tak boleh? Jadi hukumnya adalah boleh, harus. Kan hukum berona ni, buat benda ni haram. Haram ke tak haram? Haram kalau suami buat sendiri. Buat sendiri haram. Tapi minta isteri buat harus. Indahnya Islam. Bukan sendiri. Nak tanya haid berapa lama? Saya berapa hari? Haid paling lama 15 hari. Boleh berlaku? Ya, boleh berlaku. Kalau dah lebih 15 hari, haid bercampur dengan sampai 16 hari, itu kena tengok balik. Mungkin haidnya dikira sehari sahaja. Tengok tu keadaan, banyak keadaan. Mungkin haidnya itu ikut warnanya saja. Itu kena belajar banyak lah. Itu saya tanya siapa yang berminat nak belajar detail, dah isi ke form. Form ada kat bawah ni. Ni, siapa nak detail, nak belajar, kami invite dalam grup khas, grup tertutup. Awak dengan ustazah je boleh tanya anytime, ada kelas. Daripada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari, hari Ahad. Startnya 5 bulan 11. Awak boleh belajar detail. Harga berapa Ustaz? RM48 sahaja. Ustaz, saya budak sekolah. Ustaz, ekonomi tak okey. Boleh tak saya nak bayar ansur? Nak bayar sikit-sikit? Boleh, bayarlah RM10 pun asalkan nak belajar. Bagus ke tak bagus? Saya dah bantu ke tak ni? Boleh tak komen? Boleh tak komen? Bagus ke tak bagus? Boleh tak kita belajar sama-sama? Belajar online ke? Ya, online. Online. Grup tertutup. Online. Bukan kita hantar video tau. Kelas, awak boleh tanya dalam kelas tu, boleh tanya tau. Kan? Bukan RM48 sebulan. RM48 sekali bayar seumur hidup. Seumur hidup. Ustaz, saya tak faham. Lepas belajar, saya nak rujuk ustazah lagi. Boleh ke tak? Boleh. Siapa nak isi form dekat sign up sekarang? Saya nak 20 orang je malam ni. Bukan RM48 sebulan, RM48 seumur hidup. Ustaz, saya tak ada duit, bisnes tak okey. Ustaz, saya suri rumah, saya tak ada duit. Ustaz, saya kerja, gaji tak masuk. Boleh tak saya nak bayar dulu deposit RM10? Nak bayar sikit-sikit? Boleh ke tak boleh? Boleh. Walaupun lepas habis kelas nak bayar pun boleh. Asalkan betul-betul nak belajar. Asalkan tanggungjawab saya pada anda pada malam ini, Allah telah temukan kita berdua dalam live ini. At least awak dapat belajar sampai awak faham masalah haid awak. Kalau awak tak faham masalah keseluruhan pun tak apa. Tapi masalah haid awak ada orang boleh bantu secara personal. Bagus ke tak bagus? Kami bagi solution setiap orang yang bertanya. Walaupun lepas kelas. Dah isi, lepas tu tekan submit kan? Betul. Saya daftar untuk isteri saya boleh ke? Boleh. Suami-suami. Maaf ya abang-abang, saya nak berkongsi. Kalau suami tak reti bab haid, suami berdosa tau. Kalau suami tak reti, suami tak boleh ajar isteri sendiri, maka wajib ke atas suami untuk hantar isteri pergi belajar. Wajib. Ini bukan ilmu pilihan. Ini wajib. Kalau suami tak pandai, suami mesti kena hantar isteri pergi belajar. Kalau suami tak hantar, isteri boleh lari daripada rumah untuk pergi belajar. Dan tak berdosa isterinya. Suami tetap berdosa. Yeah. Boleh InsyaAllah esok pagi tim kami PM. Terus boleh payment. InsyaAllah kami terus masukkan dalam grup khas. Esok walau bagaimanapun kami akan invite dulu dalam grup umum. Tapi lepas bayar kami invite grup khas. Ini beberapa orang je boleh duduk dalam ni. Lepas dah payment. Jangan risau. Kami akan bagi modul lengkap. Kami akan bagi table untuk masalah haid awak. Awak dapat selesaikan. And investmentnya adalah pelaburannya adalah RM48 untuk belajar ilmu agama, harga yang sangat rendah. Kan? Nak bayar tadika anak pun lagi mahal. Betul tak? Alhamdulillah, terima kasih.
Kelas setiap hari Ahad bulan November ke? Betul. Tarikhnya macam ni. Tarikhnya macam ni. Tarikhnya macam ni. Tarikhnya adalah 5 hari bulan 5, lepas tu 12, lepas tu apa? 5, 12, 19, lepas tu 26. Ini tarikh dia. Semuanya bulan 11. Ustaz, kalau saya tak sempat macam mana saya tak sempat masuk? Saya dah bayar. Ada orang macam tu. Saya dah bayar tapi saya tak sempat nak masuk. Saya ada komitmen lain. Pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Berapa sesi? Akan ada 4 sesi lah maksudnya. 10 pagi darab ni 4 sesi. 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi, 4 sesi. Kalau saya tak sempat macam mana? Tak apa, ada recording. Boleh tengok balik. Panggil suami tengok sekali. Panggil. Tak apa. Harga bayar RM48 ni, nak panggil satu kampung tengok pun tak kisah. Bukan saya nak charge per kepala pun. Ya, kelas online. Boleh InsyaAllah boleh. Boleh bantu saya. Boleh sama-sama kita belajar. Okey. InsyaAllah ya, boleh ya. Jadi saya minta tolong kepada anda semua yang bersama dengan saya, boleh tak follow kita malam ni? Tekan je button follow. InsyaAllah semua orang, 120 orang ni, boleh tak tekan button follow sekejap? Follow saya, nanti awak akan dapat noti. Banyak benda yang saya nak sharing tau. Banyak sangat benda saya nak sharing. Semalam ada soalan menarik orang tanya, kan? Semalam ada benda yang menarik orang tanya saya. Dia kata, Ustaz, betul ke isteri boleh tolak permintaan suami? Ada tak keadaan isteri boleh tolak permintaan suami? Ada orang tanya macam tu. Siapa nak tahu? Siapa nak tahu jawapan? Boleh ke tak kadang-kadang isteri nak tolak permintaan suami? Ada pula suami tanya, Ustaz, boleh tak memperbesarkan saya punya bird saya, hukumnya? Kita jangan malu tau. Malam ni kita nak belajar hukum hakam. Kita bukan nak cakap benda-benda yang mengarut. Tak, kita nak belajar hukum. Sebab kehidupan kita seharian tak lari daripada hukum haram, harus, wajib, sunat. Kan? Okey InsyaAllah. Semua 100 orang dah follow ke? InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak yang follow saya pada malam ini, yang dah komen, yang dah tap screen, yang dah like semua. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak. Okey. Boleh kita pada soalan seterusnya. Okey, semua dah sign up kan? Investment yang rendah je, InsyaAllah awak boleh belajar sampai awak puas hati. Awak boleh tanya ustazah anytime sampai awak clear. Okey, InsyaAllah. So soalannya tadi, boleh ke tak isteri nak tolak? Masih nak dengar ke tak nak dengar dah ni? Bagi komen sikit. Masih ke dah nak waktu tidur dah? Kan? Boleh je kalau nak sambung esok pula. Masih okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Masih okey ke tak okey? Ke kena stop dah? Ke dah penat dah ni? InsyaAllah kita nak teruskan ni. Kalau okey kita nak teruskan. InsyaAllah. Jom sama-sama komen. Saya okey ni. Nurul Aisyah kata okey. So ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan yang mana si isteri boleh tolak permintaan suami. Ada 4 keadaan. Berapa keadaan? Ada 4 keadaan. Tulis, catat. Catat, kita nak belajar ni insyaAllah. Santai-santai je malam ni. Saya pun dah 1:30 kita... saya live biasanya jam 12 lah saya live. Saya cuba nak tukar waktu tapi saya kerja. Kan? Saya kerja so memang tak sempat lah. Kan? Tapi insyaAllah saya cuba waktu. Boleh tolak bila haid. Memanglah bila haid tu kita tak cerita dah. Kan? Farhida Ahmad. Kan? Pukul 12 ready lah saya live. Boleh So boleh tolak permintaan suami dalam 4 keadaan. 1, 2, 3, 4. Kan? Yang pertama adalah bila besar. Alamak.
Sekejap Technical issue sekejap. Semua masih ada ke? Ke dah lari dah? Semua masih ada ke dah lari dah? Ya Allah, minta maaf, ada technical issue. Masih ada ke ni? Mula komen tak? Masih ada ke tak ada dah? Kan? Ada minta maaf, technical issue sikit tadi. Saya punya rumah ni problem sikit. Kan? Dah okey dah. Okey, ada 4 keadaan si isteri boleh tolak permintaan suami. Okey, yang pertama adalah bila suami pergi pakai obat apa entah kan menyebabkan dia punya bird, saya panggil bird nanti TikTok ban kalau saya sebut benda yang mengarut. Okey, bila dia punya bird tiba-tiba membesar. Kan? Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Dia pergi pakai obat something menyebabkan berlaku macam tu. So, isteri takut-takut. So, peringkat awal dia boleh tolak sampaikan dia rasa dah okey lah, boleh terima. So, dia boleh tolak. Okay, yang kedua ada bila mana isteri sakit. Yang mana dia risau, sakit dia tu menyebabkan boleh membahayakan dia bila berlaku hubungan badan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bila ada luka dekat dia punya, ni saya tulis macam ni lah. VAGINA, ada luka. Ataupun yang keempat, faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain ni menarik sebenarnya. Ada orang, dia macam berlaku dia punya, panggil apa dia panggil, ini salah satu lah, dia lain-lain lah. Lain-lain hal ni, salah satu adalah bila mana si suami tu dia peringkat sampai sering sangat. Sehari nak 2 kali, sehari nak 3 kali, sehari nak 5 kali. Everyday macam tu. So, masa tu isteri tetap boleh tolak. Faham tak ni? Banyak lagi sebenarnya. Boleh tak? Boleh tak kita belajar dalam sesi yang tertutup nanti? Saya pun jemput ustazah supaya benda ni kita tak malulah. Wanita tak malu nak bercakap sama wanita. Siapa nak belajar lebih detail pasal ni? Semua orang dah isi ke form. Saya bagi peluang terakhir. Saya minta semua orang minta tolong isi form. Dah ke? Ni isi form kat sini, dekat sign up ni. Tepi komen ada nampak ni. Kan? Siapa nak belajar detail, isi kat situ. Boleh? Dah isi okey. Terima kasih banyak-banyak. Saya rasa malam ni setakat tu saja. Dah 1:22 dah. Ada soalan lain tak? Ada soalan lain tau? Ni ada soalan lain. Tapi soalan ni saya pun hairan. Ada setengah orang tak bagi, tapi saya ada bukti berkitab, saya ada modul saya yang kita buat kajian yang ulama kata, apakah hukum pula suami pula nak besarkan dia punya bird. Nak besarkan bird. Bird tu apa? Bird tu bird lah. Kan? Apa hukum dia? Apa hukum dia? Kan? Dia nak makan obat something sampai benda tu jadi keras, besar, contoh. Apakah hukum dia? Kan? Okey, hukumnya adalah harus. Boleh. Ada syarat dia. Syarat dia tak adalah sampai tahap melampau. Maknanya saiz tu dah okey tapi nak besarkan melebih-lebih. Ataupun dia kata panggil tak ada keperluan. Kalau ada keperluan harus boleh. Apa keperluan? Isteri rasa something, isteri rasa tak puas dan something, maka dia boleh, harus dia memperbesarkan dia punya bird tu. Kan? Boleh tak? InsyaAllah, jom sama-sama kita masuk dalam grup khas. Siapa tak tahu lagi cara nak masuk grup khas ni? Kami akan invite, duduk dalam satu grup, bukan TikTok. Saya tak boleh sebut kat sini nama grup tu. Pasal TikTok ni dia marah sebut platform lain. Kan? InsyaAllah boleh Boleh ke tak boleh? Kan?
Nanti kita akan belajar juga macam mana nak jadi isteri yang terbaik, isteri yang taat. Hari ni rumah tangga, saya nak cerita ke awak, isu suami isteri bercerai ada 2 isu besar. Yang pertama sebenarnya apa isu pertama? Isu pertama adalah kewangan. Okay. Isu yang kedua adalah isu, ni ramai orang tak nak mengaku, tapi sebenarnya bila saya buat kajian, tanya Jabatan Agama, sebenarnya betul. Tak puas dalam bersama. Itu isu yang kedua terbesar dalam Malaysia ni. Kan? So, itu tak kita belajar, kita faham bab haid. Macam mana suami nak puas? Kalau isteri asyik keluar darah dan dianggap darah tu darah haid. Berdosa tak? Berdosa tak isteri tolak permintaan suami tanpa sebab? Berdosa. Grup apa tu Ustaz? Grup ni kalau isi form kat sini kami invite masuk grup khas. Ni masuk grup khas ni. Kan masuk grup khas ni insya-Allah kami invite, join tekan kat sini kan. Join tekan kat sini, dekat bawah ni ada ditulis perkataan sign up. Tekan kat situ, kami akan invite dalam grup khas dan ianya berbayar. Saya dah jelaskan tadi, berbayarnya RM48 seumur hidup. Okay, insya-Allah malam ni itu sahaja. Boleh tak? Banyak lagi kalau saya nak sharing sebenarnya. Banyak lagi kalau nak sharing tapi kan. Tapi itulah. Malam pun dah pukul 1 saya nak live, biasanya tengok keadaan lah. Kalau macam view 2000 insya-Allah saya stay sampai pukul 3. 2 hari lepas kan kita ada 2000 orang yang menonton. Kan? Siapa kat sini belum kahwin? Siapa kat sini belum kahwin? Kan? Siapa kat sini belum kahwin? Saya nak cerita ni. Kan? Siapa kat sini belum kahwin? Ada rahsia saya nak kongsikan bagi yang belum kahwin. Kan? Ada soalan lain orang tanya, Ustaz, sebenarnya kan? Saya nak tanyalah. Sebenarnya afdal kahwin 2 ke kahwin 1? Kalau isteri tak mau dengar cakap suami, macam mana pula tu? Lepas tu halang tak bagi jumpa anak. Apa Ustaz hukum niat tak berkahwin? Kan? Hukum niat tak berkahwin ni banyak pertikaian ulama. Ada yang mengatakan sebab apa berkahwin ni merupakan sunnah Nabi SAW. Kan? Nabi SAW menggalakkan umatnya untuk berkahwin. Kan? Jadi kalau kita ada niat tak nak berkahwin, maka ada ulama mengatakan makruh. Ada ulama mengatakan perkara itu perkara yang tak mengikut sunnah Nabi SAW lah. Kan? Ada orang yang tak berkahwin sebenarnya. Ada. Okay, insyaAllah view pun dah 99. Semua dah tekan. Semua dah join live. Semua dah follow saya. Semua dah sign up. InsyaAllah kita bertemu lagi di kemudian hari, di lain hari insyaAllah. Jumpa lagi. Jawapannya afdalnya 1, betul. Kalau suami tu sebenarnya kalau tanya suami kata nak kahwin 2, tanya suami, abang dah pandai ke bab haid? Abang dah pandai ke bab haid saya? Abang boleh selesaikan masalah haid saya? Kalau abang tak boleh selesaikan masalah haid saya, dengan saya pun abang dah berdosa, nak tanggung 2 dosa ke bang? Ini orang perempuan suka ni. Tapi hakikatnya macam itulah. Hakikatnya macam itulah. Okay, InsyaAllah jumpa lagi dalam kemudian hari, di lain hari insyaAllah. Saya tutup dulu live saya insyaAllah. Boleh semua dah sign up insyaAllah. Jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.